don't forget to subscribe my channel. Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Lok Mak Adam tentang isu apa. Azam Baki sahkan di Saman Daim. Kuala Lumpur, Ketua Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki mengesahkan beliau menerima saman difailkan bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin. Perkara itu dimaklumkan Azam Baki ketika hadir sebagai tetamu pada sesi dialog integriti sejauh mana ketulusan dinilai. Okey tuan-tuan, mari kita dengar respon daripada Datuk Lok Mak Adam. Dia akhirnya Tok komen macam biasa. Tok ada baca berita ini berkenaan dengan kenyataan Tan Sri Azam Baki mengesahkan Tun Daim menyaman beliau kerana SPRM tak mengikut proses SOP yang betul. Tak apalah, biar mahkamah yang putuskan, kan? Orang kalau dah kena tahan, dah kena soal siasat, dah kena dakwa di mahkamah, mestilah untuk menunjukkan seolah-olah dia dianiaya dan sebagainya, dia akan cari loopholes untuk wujudkan persepsi seolah-olah macam ada berlaku salah guna kuasa, sentiasa berlakunya politik balas dendam dan sebagainya. Jadi bagi saya, hela-hela Tun Daim ini kita tak perlu terkejut lah. Biarlah dia nak saman Tan Sri Azam Baki. Saya pasti Azam Baki seorang yang berpengalaman. Bila dia mengambil keputusan untuk bertindak ke atas Daim, bukannya dia sekelip mata je ni. Sudah pastilah dia tahu bahawa Daim ini bukan calang-calang orang. Seorang yang korup, yang dah berpuluh tahun berkuasa. Dia ada networking di banyak tempat, termasuk dalam kakitangan kerajaan. Dia ada networking di kalangan hakim-hakim, dia ada networking di kalangan AG Chambers, dia ada networking di merata tempat. So kalau nak ambil tindakan terhadap Daim ni, you must be really careful, really Berani lah. Maknanya everything got to be in order. Faham tak? Takkanlah Azam Baki nak sambil lewa, betul tak? Mesti, saya tak berapa bimbang. Biar dia saman, hak dia nak saman, dia ada duit banyak. Tapi perkara ni bila kita tengok orang yang dah disiasat dan dah didakwa, tiba-tiba dia memfailkan saman terhadap SPRM Tan Sri Azam Baki. Sedikit sebanyak macam tu cakap, polemik ni boleh dia nak create perception. Dia nak create perception seolah-olah tindakan yang dibuat ke atas dia ini tidak mengikut undang-undang, dia dianiaya, politik dendam. Itu hanya nak create perception. Tapi itu sangat bahaya pada rakyat yang orang kata. Tapi itu hak dia. Kita tak boleh halang Tun Daim nak saman siapa pun. Kan? Tapi benda tu akan masuk mahkamah. Masuk mahkamah, hakim akan tengok sama ada merit tak apa yang Tun Daim cakap. Kalau tak, mungkin dia kena bayar yuran guaman Tan Sri Azam Baki ni. Kena ingat tu. Bukan maknanya kau saman orang tu kau akan dapat duit. Kau mungkin kena keluar duit. Dia tak apalah dia. Kena ingat tu. Kau mungkin kena keluar duit. Orang tipu kita saman dia. Belum tentu kita akan dapat keadilan, kita akan dapat. Tapi mungkin disebab teknikal, kita pula kena bayar yuran guaman orang tu. Padahal orang tu tipu kita. Aku pernah melalui benda ni. Double ni lah. Betul. Bala. Okey, Tok. Daripada kenyataan Wan Ahmad Faisal lah dekat sini berkenaan dengan kes ni Elin, kita sentuh sikit lah. Ancaman basic struktur doktrin ke atas perundangan syariah. Dia kata ada pihak pertikaian cuba play down kes ni Elin ni tiada kena-mengena terhadap ancaman ke atas Islam tu sendiri. Macam mana? Dia kata macam kerajaan ni cuba menenggelamkan yang kita ni terlalu membela ni Elin sampai orang kata kita tak bela ni Elin. Okay? Kita tak bela ni Elin. Cuma kes ni Elin ni ialah dia cuba mempertikaikan keabsahan
peruntukan undang-undang yang digubal oleh Kerajaan Negeri Kelantan yang ternyata bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan. Okey, itu je kes dia. Kan? Kita tak kata kita sokong ni Elin dan sebagainya. Cuma persoalan dia, ada hikmah di sebalik peristiwa ni. Hikmah dia apa? Hikmah dia setidak-tidaknya hari ini kita tahu ada 16 perkara di dalam Kanun Acara Jenayah Kelantan yang bercanggah dengan Kerajaan Pusat. Dalam keadaan kalau benda tu berterusan, kita akan 2 set undang-undang yang berbeza terhadap manusia. Contohnya lah, kalau orang lelaki-lelaki, contohnya lah Azmin dengan Haziq. Azmin dengan Haziq tak boleh, dia dua-dua Islam, betul tak? So mungkin dua-dua tu boleh didakwa di bawah undang-undang jenayah Kelantan. Tapi kalau misalnya tiba-tiba Azmin dapat pasangan baru yang bukan Islam, kalau katalah dua-dua ni didakwa di dalam mahkamah syariah, Azmin akan kena 2 tahun penjara maksimum. Tapi yang bukan Islam ni tak boleh didakwa di dalam mahkamah syariah. Kalau dia didakwa di mahkamah sivil, dia akan kena 20 tahun penjara. Adil tak? Tak ada. Tak adil lah. Sama-sama sedap tapi hukuman tak sama. Betul tak? Jadi, yalah, bila dah berlaku macam ni, setidak-tidaknya adalah peluang untuk diperbetulkan. Seperti mana yang Menteri Besar Terengganu cakap, dia akan kaji balik rang undang-undang Kerajaan Negeri Terengganu yang bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan untuk diselaraskan. Kan bagus benda tu. So, tak adalah semua orang PAS ni kepala tak betul. Kau ikutlah yang mana kepala betul, yang mana yang berdiri di bumi yang nyata, kan? Tidak mempolitikkan macam Taqiyuddin mempolitikkan dan sebagainya. Maka ikut yang itulah, kan? Lepas ni ada ruang, mungkin boleh diselaraskan undang-undang yang berkaitan dengan Islam ni, kalau boleh satu negara, kan? Biar lepas ni dia orang bincang. Tok, Okey, Tok, selepas panjang gila Tok menerangkan berkenaan dengan ni, Tok rasa adakah ianya akan jadi ancaman terhadap agama Islam? apa saja yang berkaitan dengan orang Melayu, orang Islam dalam keadaan hari ini akan dipolitikkan oleh Perikatan Nasional. Kan? Benda yang Islam tak terancam pun, dengan mulut-mulut puaka-puak Perikatan Nasional ni, dia boleh memberikan persepsi yang sangat buruk. Sehingga ada orang-orang yang tak berapa cerdik ni percaya bahawa memang Islam terancam. Jadi bagi saya ianya sebuah ancaman. Itu sebab kerajaan kena tegas. Siapa yang mengingkari titah Kebauduli Tuanku Sultan Selangor umpamanya, yang menitahkan jangan politikkan benda ni, kan? Tapi kalau ada yang degil, ambil tindakan. Jangan bagi ruang, kan? Kena tegas. Kalau seorang-orang dah duduk lokap, baru dia orang tahu. Betul tak? Baru dia orang tahu. Kalaulah misalnya macam hari ni kita tengok, kan, mulut si apa ni Papu Pelantar, mulut si Papa Gomo bebas cakap apa saja, fitnah apa saja, kan? Mereka macam-macam cerita, tapi tak ada sebarang tindakan. Maka mereka ni akan lebih berleluasa, lebih berleluasa. Kalau boleh, saya cadangkan supaya semua platform-platform media sosial ni, kan, kita buat zaman Mahathir dulu. Ada benda yang Mahathir buat ni bagus, kan? Zaman Mahathir ni, semua surat khabar ni kena ada lesen. Tapi orang akan kata kita ni diktator. Tak kisahlah orang nak kata diktator ke tak diktator, tetapi kita perlu ada kebebasan bersuara, bukan kebebasan memfitnah, bukan kebebasan mereka cerita. Jadi kalau setiap tahun, kan, TikTok contohnya,
Facebook contohnya. Lepas tu apa lagi? Instagram contohnya. Setiap apa yang maksudnya setiap tahun mereka nak renew, dia kena renew. Permit. Dia ada lesen, dia kena renew. Then only dia orang ni akan buat kerja lebih untuk memastikan konten-konten di dalam platform mereka ni ialah konten-konten yang kata orang tu konten-konten yang berfaedah kepada masyarakat, konten-konten fitnah akan ditapis dan sebagainya. Kalau tidak, macam sekarang, benda yang patut ditapis dia orang tak tapis, benda yang tak patut tapis dia orang tapis, kan? Kita pun berapa kali dah kena block, kena shadow ban, kan? Benda yang bukan hate speech pun dia kata hate speech. Ini kita kena faham. Tapi Tok berkenaan dengan kes ni, Elina, ada yang bertanya kan Tok kan, bolehkah ada campur tangan daripada Perdana Menteri itu sendiri ataupun orang kata political will untuk perkara ni? Untuk apa? Untuk kes ni, Elin ni yang berkenaan benda ni dia bawa ke mahkamah. Memanglah kalau nak ikutkan dia tidak ada local standby, kalau nak ikutkan. Tetapi disebabkan dia pun orang Kelantan, kan? Dia pun rakyat Kelantan. Dan benda yang dilakukan oleh kerajaan negeri ni, menggubal undang-undang, bercanggah dengan apa yang terdapat di dalam Perlembagaan Persekutuan. Bercanggah tu berlaku di negeri dia. Nak kata dia langsung tak ada local standby pun tak betul juga. Betul tak? Ini kita kena fahamlah, kan? Yang menyebabkan orang marah ni bila dengar cerita dia mengimamkan suami dia. Ni benda-benda mengarut. Yang tu orang marah. Itu hukum Allah, kan? Jadi kalau benda yang bukan ilmu kamu tu, kamu lebih baik jangan cakap, kan? Diam je, kan? Dia nak cakap tentang undang-undang sivil, dia cakaplah tentang undang-undang sivil. Okey? Okey Tok, kita lihat lah Tok, saya sentuh sikit lah berkenaan dengan ni. Kita lihat di page naratif rakyat ni banyak memainkan sentimen-sentimen seperti cuba memburukkan keadaan kerajaan sekarang ni. Tok boleh komen sikit lah? Macam mana? Page naratif rakyat ni banyak apa posting-posting mereka yang cuba menjatuhkan kerajaan perpaduan. Sedangkan kita tahu naratif rakyat ni pro Najib Razak. Kau kena tahu Datuk Seri Najib ni berada di dalam penjara. Jangan percaya bahawa apa yang ditulis oleh naratif rakyat ke malah oleh page Najib Razak itu sendiri, kadang-kadang ianya ditulis oleh adminnya. Admin dia pun kadang-kadang dia ada marah dengan Rafizi ke, kan? So benda tu terikut-ikut. Dia ada page dia sendiri tapi dia pergi tulis kat page Najib Razak. Yang tu tak betul lah, kan? So jangan anggap apa yang ditulis oleh mana-mana pihak itu mewakili Datuk Seri Najib. Kalau Datuk Seri Najib ada benda yang dia nak sampaikan, tahulah dia macam mana cara dia nak sampaikan. Dia tulis surat dia ke, ataupun dia suruh anak dia sampaikan ke, kan? Tapi kalau orang lain ni tak payah percayalah. Itu je. Sebab dia sedikit sebanyak mengelirukan, contoh kata memanglah dia mengelirukan penyokong Najib Razak. Okey. Okey, jangan saya baca detail sedikit lagi. Mula lanjut katanya surat tuntutan saman oleh Daib itu antara lain menyatakan mengenai tindakan SPM yang didakwa tidak berlandaskan prosedur. Saya tak boleh dedahkan maklumat. Sebelum ini, pasukan undang-undang mewakili Daim mendakwa Azam Baki tidak mengesahkan arahan kehakiman dengan mengeluarkan kenyataan secara berterusan mewabitkan kes dihadapi bekas Menteri Kewangan itu dan isu perundangan yang sedang dihadapi. Akhirnya tuan, mari kita menyokong kerjaan perpaduan dan PMI Ibrahim. Assalamualaikum.